Sambung dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni soalan bahagian ibadah ataupun fiqh. Dalam bab ni memang banyak. Kalau perkahwinan saja pun banyak dah. Kalau tingkatan 5, tingkatan 4 dia ada haji, dia ada korban akikah, dia ada solat sunat. Jadi banyak kena baca dan faham. Kalau boleh amalkan ya, insya-Allah mudah untuk jawab PSA nanti. Okey, kita tengok soalan dia. Kalau tak baca ni susah juga ni. Okey, yang pertama, ada tak soalan kebat? Sudah pastilah yang ni sebab dia ada stimulus kan. Dia 4 markah. Dia tak ada bilangan. Kata tugas dia pandangan ya, pandangan anda. Jadi ini memang kebat. Bila kebat kena jawab perenggan. Kalau bukan kebat kena jawab point. Dan dalam kebat kena ada satu isi, huraian, kesan ataupun contoh contoh kat sini macam ni je, dan kesimpulan. Okey, yang sini nyatakan dia nak 2 point. Pendek-pendek sahaja. Ni jelaskan mesti 4 patah perkataan. Tulis kurang pada 4 patah perkataan walaupun betul salah. Ya. 2. Bila perbezaan kena buat petak. Bila perbezaan kena buat petak. Petak dia perbezaan antara korban dan akikah. Sebelum kita terlupa, kita tulis siap-siap kat sini. Kadang-kadang kita lupa, overconfident. Kan? Okey, sekarang kita tengok contoh binatang al-an'am. Barang siapa pelajar-pelajar yang tak tahu lagi binatang al-an'am ni, antara ciri binatang al-an'am, yang pertama berkaki 4. 4 ya. Yang kedua diternak lah. Diternak. Jenis memang asal keturunan dia diternak. Okey. Okey. Jadinya kalau asal keturunan tak ternak, contohnya yang tak boleh kan, kijang, rusa, kuda. Okey. Ni semua ni kamu kata sekarang ada je orang bela. Tak, asal-asal orang tak bela, dia hidup bebas kan. Jadi benda binatang-binatang ni tak boleh dijadikan korban. Lagi binatang yang berkaki 2, ayam, itik, arnab. Buat ayam 1000 ekor pun dia tak boleh jadikan korban. Jadi ni. Jadi contoh binatang al-an'am yang disyariatkan untuk ibadah korban dan akikah. Jadi korban dengan akikah je memerlukan binatang al-an'am. Kalau sembelihan, bab sembelihan, tak perlu binatang al-an'am. Syarat untuk korban dengan akikah mesti binatang al-an'am, bukan sembarangan binatang boleh dikorban. So dia nak 2 contoh binatang, tulislah contoh binatang. Nombor 1 lembu. Nombor 2 kambing. Dia nak 2 je. Buat 3, 4 pun. 3 unta kan. Biri-biri. Buat point ya. Okey, beres. Dapat 2 markah situ. Jelaskan 2 perbezaan antara ibadah korban dan akikah. Okey, 2 perbezaan antara ibadah korban dengan akikah. Bila perbezaan je, nampak je perbezaan, nampak je perbandingan, mesti buat petak. Lepas tu letak di antara apa korban dengan akikah. Petak pertama korban, petak kedua akikah. Dia nak 2, macam mana nak 2? Buat 2 kolom. Satu pasang, satu perbezaan. Bila 2 perbezaan. Perbezaan korban dengan akikah ni apa? Kamu kena ingat. Ya. Yang paling nampak sekali masa lah. Masa, dari segi masa. Korban pada hari raya haji, pada hari raya pertama, hari pertama hingga ke-4 hari raya haji. Kalau habis-habis tak tahu. Tapi kalau kamu ingat hari raya pertama tu apa dia? Iaitu 10 hari bulan. Buatlah 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ni jawapan yang terbaik. Ini korban. Akikah, dia tak kira tarikh-tarikh, dia asal dapat baby. Setelah dapat anak. Gitu. Dari segi korban. Dari segi yang kedua, iaitu dari segi cara agihan. Cara agih. Berbeza juga. Daging korban, kalau daging korban, dia sunat diberi mentah. Sunat beri daging mentah. Mentah. Kalau akikah, sunat dimasak manis. Ingat siapa tak baca lagi ni. Ya. Okey. Kemudian kalau kamu nak buat lagi dari segi tujuan lah. Korban ni untuk mendekatkan diri pada Allah. Manakala akikah sebagai mensyukuri nikmat Allah
di atas kelahiran bayi. Jadi ada 3 perbezaan sebenarnya segi masa, dari segi cara agih, dan satu lagi sebenarnya kalau kamu nak buat 3 boleh jugalah, lebih tak apa iaitu tujuan dia tadi. Itu dia. Itu berkaitan dengan soalan hak ni. Jelaskan. Ingat kalau jawapan setiap-tiap petak tu kena lebih daripada 4 patah perkataan. Okey, sekarang kita tengok soalan kebat pula ya. Kita tengok soalan kebat. Okey, kita tarik ke atas. Dia bagi gambar. Okey. Macam mana kita boleh tahu dia stimulus dia ni? Dia ada 4 markah utama sekali dan dia tidak ada bilangan 2 ke 3 tak ada. Confirm dah dia kebat walaupun atas ni tak ada. Kalau tak ada sekalipun dia tak ada bilangan. Berikan 2 pandangan dia bukan kebat. Berikan 3 pandangan bukan kebat. Dia tak ada bilangan dan dia 4 markah tu kebat. Dikuatkan lagi dengan adanya stimulus. Okey, jadi kita tengok gambar. Okey, gambar urut melapah daging. Okey, berikan pandangan anda. Pandangan anda ni kalau bukan ayat Quran, kita boleh setuju, kita boleh tak setuju. Tapi kalau ayat Quran mesti kena setuju, ya. Pandangan anda berkaitan situasi di atas. Kena jelas dalam kepala kita situasi atas tu apa dia. Iaitu situasi di atas ialah gotong royong memotong daging korban. Jadi kamu kena jawab macam mana? Mula dengan pandangan saya. Mula dengan pandangan saya lah. Tulis sini. Pada pandangan saya, maaf tulisan ustazah ni buruk. Tapi kamu fahamlah, kamu dengar perkataan ustazah ni kan. Jadi pada pandangan kamu, kamu nak bagi apa dia? Kelebihan lah kan. Jadi isi ni kelebihan bergotong royong ni apa dia? Dapat mengeratkan. Bergotong royong melapah daging korban dapat mengeratkan silaturahim. Ada lagi tak idea lain? Contoh idea lain apa lagi? Mewujudkan semangat kerjasama dalam masyarakat boleh. Lagi contohnya melahirkan masyarakat yang prihatin boleh kan? Kita boleh mengeratkan silaturahim antara, biar panjang sikit lah, masyarakat. Walaupun isi dalam kebat buat panjang juga. Lepas tu huraian tu kerana dah ini adalah kerana kerana apa? Nak jawab mana? Kenapa dapat mengeratkan silaturahim? Jawab ni. Ini adalah kerana okey, seluruh ahli masyarakat berkumpul secara sukarela untuk membantu. Okey. Ingat kerana ni kena ada kaitan dengan isi. Isi tadi silaturahim. Kerana apa mengeratkan silaturahim? Sebab berkumpul secara sukarela untuk membantu. Lepas tu kita kena ada kesannya. Contohnya mungkin tak sesuai kat sini kan. Kesannya apa? Mengeratkan, meningkatkan perasaan kasih sayang. Meningkatkan kasih sayang atau mengelakkan pergaduhan. Kan? Last kali kena buat kesimpulannya. Macam tu lah. Ya? Man-man soalan kebat pun macam tu lah. Ingat ya. Kena satu isi sahaja. Dari isi tu kena buat kerana. Lepas kerana bila kita dah buat isi dengan huraian tadi, bila orang dah buat apa kesan dia. Dan last kali kesimpulan. Jangan tinggal. Mesti ada kaitan antara satu sama lain. Okey, beres soalan 3A. Sekarang kita nak tengok 3B. Ya. 3B ni dia berkaitan dengan perkahwinan. Berkaitan dengan perkahwinan ya. Okey, kita tengok atas ni. Okey, perkahwinan. Seperti biasa kita tengok dulu hak mana kebat. Okey, ni ada 4 markah dan dia tak ada bilangan. Yang ni adalah kebat. Okey, bila kebat kamu pastikan ada isi, ada huraian, ada kesan, ada kesimpulan. Okey. Hak atas ni senaraikan 2 poin lah, pendek-pendek. Jelaskan 4 patah perkataan. Letak sesiap terus. Dia nak 2 juga, poin juga. Ya. Okey. Jadi nak 2 rukun nikah selain yang ni senang lah. Kalau bagi orang yang senang lah kan. Selain, dia nak selain. Kena tengok betul-betul selain ni. Dia nak rukun nikah. Rukun nikah kamu tahu dah. Mesti ada bakal suami, mesti ada bakal isteri. Apa lagi? Selain. Kalau kamu tulis bakal, poin dia 2 rukun nikah. Kepala jawapan ya. 2 rukun nikah selain bakal
Kamu tulis dua rukun nikah ialah bakal suami. Kamu tulis salah sebab dia nak selain. Jadi apa lagi? Kamu boleh buat wali. Kamu boleh buat 2 orang saksi. Kamu boleh buat ijab dan qabul. Tapi ustazah dia nak 2, tak apa. Nak 2 buat 3 lagi molek. Okey, sekarang jelaskan 2 tanggungjawab suami isteri. Maksudnya suami dan isteri sama-sama. Okey, kalau dia buat sampai sini bebaslah kamu nak buat macam mana dah. Tapi kamu kena tengok aspek ni, aspek ibadah sahaja. Mestilah suami dan isteri kalau bab agama mendidik anak-anak, kan? Mendidik anak-anak dengan cara hidup Islam. Okey, yang tu ibadah ni amal ibadah kita lah, kan? Okey, lagi apa lagi? Tadi mendidik kan? Yang kedua ni kamu boleh buat menunjukkan contoh yang baik. Contoh kan cara hidup, contoh yang baik seperti solat berjemaah, bersama keluarga. Mesti tak lari. Kena dalam kepala kita mesti tak lari dari ibadah ni. Tapi suami isteri. Apa lagi? Memastikan anggota keluarga menunaikan tanggungjawab ibadah. Seperti kalau anak tak semayang boleh dipukul, kan? Yang itu. Ataupun menghantar anak-anak ke kelas kafar boleh juga. Tapi yang tu contoh dia nak tanggungjawab suami isteri. Maksudnya menghantar ahli keluarga untuk mempelajari tentang ibadah. Boleh juga. Mana-mana jawapan yang sesuai diterima. Last kali kita nak tengok soalan kebat. Sebenarnya soalan bahagian ibadah, kalau kita baca, kalau kita faham, kita tak perlu hafal sangat pun sebab dia banyak untuk aplikasi sebenarnya. Tapi kalau kita tak baca, kita tak faham, kita tak boleh jawab jugalah. Sebab tu kena baca sempat lagi. Okey, yang ni. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapa? Bila mengapa dia nak apa? Maksudnya dia nak sebab. Okey, sebab perkara ini berlaku. Perkara ini tu kena fahamnya. Kalau tak kamu akan terpesong. Perkara ini tu apa? Tengok. Azman menghawini Sarah dengan tujuan untuk menganiaya. Ini si dia. Dan menzaliminya demi membalas dendam kerana pinangannya pernah ditolak oleh keluarga Sarah. Jadi kat sini kahwin untuk membalas dendam. Mengapa perkara ini berlaku? Jadi kamu tulis. Pada pandangan saya, mestilah pandangan saya dah. Ataupun bagi saya perkara ini berlaku kerana, tolonglah jangan jawab ikut emosi kamu. Jangan jawab ikut emosi. Perkara ini berlaku kerana Azman tidak puas hati dengan isterinya. Apatah lagi kalau kamu tulis memang padan dah muka Sarah tu. Itulah balasan untuk orang yang menolak pinangan. Tak boleh kata gitu, tak boleh kata ikut emosi. Mesti ikut syariat. Apa sepatutnya. Okey, kita boleh tulis kat sini sebab perkara ini berlaku, contohnya. Contohnya kurang didikan agama. Itu sebenarnya. Jangan tulis kerana dendam. Tak boleh lah. Sebab kat sini dah tulis dah dendam. Menzalimi. Pernah ditolak kerana membalas dendam. Tak boleh tulis. Tak boleh. Tulis perkara ini berlaku kerana perasaan tidak puas hati. Tak boleh tulis gitu. Ya, kena tulis kurang didikan agama. Ataupun kurang iman, lemah iman menyebabkan wujudnya dendam. Ataupun mempunyai sifat mazmumah dalam diri. Yang paling senang kurang didikan agama. Ataupun terpengaruh dengan cerita-cerita drama dalam televisyen boleh juga. Boleh sebab dia bebas sebenarnya kebat ni asalkan logik ya. Tulis kurang didikan agama. Okey, huraian dia ini adalah kerana kerana apa? Kerana tidak pernah mendengar kuliah-kuliah berkaitan dengan perkahwinan. Kerana tidak pernah belajar tentang tidak pernah belajar tentang hukum perkahwinan. Buat biar ada kaitan juga. Jangan tulis kerana malah belajar gitu. Takut tak ada kaitan dengan
ayat. Kalau kita buat kurang didikan agama, ini adalah kerana dia malas belajar. Kesannya dia akan menyesal. Tak boleh gitu, biar ada kaitan juga dengan kalau boleh. Jawapan yang terbaik biar ada kaitan. Okey. Ini adalah kerana terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak sempat belajar tentang ilmu perkahwinan. Kena ada ilmu perkahwinan tu. Kesannya akan berlaku bila perkara ini berlaku, apa akan terjadi? Akan memporak-perandakan kehidupan dalam masyarakat. Dan last sekali buat kesimpulan macam biasa sahaja. Okey, jadi Ustazah nak kamu cuba tandalah setakat ini bagaimana, dan kita sambung nanti untuk soalan 4 dan soalan 5. Okey, kalau ada soalan boleh tanya.